A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan dengan sekali lagi mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengizinkan kita untuk bersama di pagi ini untuk berusaha berkongsi ilmu dalam pembelajaran kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Sebab untuk memahami Al-Quran memang kita kena kenal, ya, kalimah-kalimah. Bagi mereka yang ada mengikuti kelas-kelas intensif tu, kita biasanya akan bimbing mereka untuk mengenal lebih kurang ada 12 aspek, ya, perkara-perkara yang kita perlu kenal dalam mengenal kalimah, ya. Ada aspek tengah kalimah tu adalah gabungan beberapa kalimah, kadang-kadang gabungan beberapa bahagian yang bukan kalimah, iaitu tambahan-tambahan yang ada peranannya. Bagi setiap tambahan itu ada penerangan kepada kalimah tu dari aspek jenis kalimah dia. Kadang-kadang melibatkan wazan-wazan, beberapa wazan yang tertentu. Dia juga melibatkan gender, jantina dia. Ada kalimah yang mengambil gender muzakkar, ada kalimah mengambil gender muannas. Kemudian penerangan juga membabitkan aspek bilangan pula kalimah tu. Kalimah tu ada pula bilangan dia, ya, iaitu sama ada dia singular ataupun mufrad ataupun musanna, iaitu berpasangan ataupun dua, ataupun lebih pada dua dipanggilkan jamak, ya. So pembentukan kalimah apabila dalam keadaan mufrad singular berbeza dengan kalau kalimah tu dua, bilangannya dua, ataupun kalimah tu bilangannya yang ramai, jamak, ya. Jadi kata kerja dan kata nama iaitu fa'il apabila di dalam kalimah biasanya dia mesti selari, ya. Bilangan kata kerja dan bilangan pelakunya dia mesti selaras, ya, dari aspek jantina dia, dari aspek bilangan dia, ya. Melainkan kalau ada kaedah-kaedah yang tertentu yang menukar, ya, keselarasan bilangan-bilangan, ya. Okey, itu sebahagian daripada aspek-aspek yang kita kena kenal, ya. Dan ada juga kalimah membabitkan rumah kalimah pula, ya, rumah kalimah. Ada rumah kalimah-kalimah yang tertentu ni dia dalam kumpulan yang sama. Dia tidak boleh masuk dalam kumpulan-kumpulan yang lain dari segi bentukan penulisan dia, ya. Kalau dia setengah daripada huruf itu dia baris bawah, dia tetap baris bawah, dia tidak boleh tukar baris atas, ya. Contohnya mendengar sami'a mim tu baris bawah, kerana dia termasuk dalam kumpulan rumah yang keempat. Bila dia kumpulan keempat, dia akan dija sebagai sami'a, bukannya sama'a. Ada kalimah yang diijakan dengan baris atas huruf kedua tu, contohnya katabah. Katabah maknanya menulis. So katabah tetap ditulis dengan bentuk katabah, bukannya katibah. Dan sedangkan sami'a tetap ditulis dan diija dengan ijaan sami'a, bukannya sama'a. Yang tu yang kita perlu
faham kaedah-kaedah ya dalam pembentukan kalimah ni, supaya kita mengenal. Apabila kita membaca Al-Quran tu, dia boleh memberi maklumat yang terbaik untuk kita sekiranya kita memahami ya kaedah-kaedah ni semua. Ya. Semua tu biasanya kita akan aturkan dalam pembelajarannya, kelas-kelas intensif kita setiap minggu ya. InsyaAllah tak lama lagi kita akan memulakan satu kelas baru, itu hari Isnin malam 9:30 malam, kelas intensif tahap asas bahasa Al-Quran ya. Jadi kepada mereka-mereka yang belum lagi mendaftar tu, nanti boleh kontak admin kita sini. Saudara Muzir ada masuk hari ni? Belum lagi ya. So kalau apa-apa hal boleh berurusan dengan admin kita untuk memasuki kelas intensif ya, bahasa Arab Al-Quran hari Isnin malam ya 9:30. Satu kelas telah pun berjalan lebih kurang 3 minggu ataupun dah sebulan. Sekarang ni Khamis malam pukul 9:30 juga. So kita ada 2 kelas yang berturutan ya, insyaAllah. Tujuannya ialah kita nak membantu peserta-peserta tu. Kadang yang ada dapat hari malam Khamis, tak boleh malam Isnin, dia akan menduduki kelas malam Khamis. Kalau yang malam Khamis tak boleh, dia free malam Isnin, dia akan menduduki malam Isnin. Tapi yang bagusnya, kalau dia free dua-dua, kita benarkan dia ya masuk dua-dua kelas tu tanpa bayaran tambahan ya. Sebab kita memang mahukan peserta-peserta kini cepat belajar, rajin belajar. Okey, saya terus kongsikan juga skrin seperti biasa untuk berkongsikan ayat-ayat seterusnya yang membabitkan kalimah-kalimah yang masih lagi dibentuk daripada 3 huruf akar alif lam ha ya. Alif lam ha. Malam kita telah pun berkongsikan ayat 11:53 ayat 11:50 surah Hud ayat 53. Alihatina ni kalimah 9 ya. Ada echo ke? Okey, sekarang ni kita akan berkongsi seterusnya ayat 54 ya. Surah Hud ayat 54. Ayat itu kalau ruminya dia alihatina juga sama dengan di atas. Ya, tetapi dalam ayat 54 di mana ayat itu mengatakan in naqulu illa i'taraka. Kalau kita membaca satu-satu, kita akan menyebut dia i'taraka ya. Kalau membaca secara wasal, yang ini sebenarnya hamzah wasal ya. Hamzah wasal bukannya alif. Jadi kalau kita membaca secara wasal daripada illa, dia akan bunyi apa? Illa taraka. Illa taraka. So, bermakna yang hamzah wasal ni akan gugur di dalam bacaan ya. Tetapi dalam tulisan jangan pergi gugurkan ya, tak boleh. Kalau kita gugurkan dalam tulisan, dia dah tak jadi kalimah. Sebab itu membaca mesti kenal kalimah ya. Membaca mesti kenal kalimah. Bila kita mengeja, kita mengeja dengan hamzah wasal, ain sukun, ta bari atas, ra bari atas, alif mad dan ka dhamir ka dhamir kamu lelaki ya. Jadi i'taraka. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu.
Ya, bisu. Okey. So kita cuba kongsi hari ini sebelum kita kupaskan apa kalimah alihatina tu, kita buat latihan yang sama yang kita buat seperti biasa. Gunakan leksi logos tu untuk membetulkan ayat itu, ya, tulisan dia, ya. Tulisan dia penting, ya, sebab kalau kita silap ija, dia boleh memberi makna yang sudah boleh mengubah makna dia, ya. Jadi perlu kita kenal kalimah yang kita baca tu betul-betul, ya. Okey. Pertamanya innaqulu. Okey, in kita sudah tahu in adalah harfun syartun. Tetapi dalam konteks ni harfun syartun ni dia tidak memain peranan sebagai harfun syartun kerana apa? Kerana ada kalimah illa, kalimah hasrun ataupun istisna, iaitu yang bermakna kecuali. So yang ini memainkan peranan sebagai harfun nafiah yang bermakna tidaklah, ya. Bila kalau kita kata harfun syartun, dia tak betul, ya. Dia tak sesuai untuk kalimah ni. Sebab biasanya kalau harfun syartun, kalimah fi'il mudhari' selepasnya akan mengambil i'rab yang majzum, iaitu apa? Lam ni kena baris sukun, ya, kena baris sukun. Minta apa admin co-host tu tolong apa, ya, mute-kan, ya, peserta sebab takut ada gangguan, ya. Okey, so di sini adalah harfun nafiah, ya. Harfun bermakna tidaklah. Jadi tidaklah naqulu, kami berkata. Non tu ialah kami, qaf waw lam tu ialah berkata. Tidaklah kami berkata melainkan. Barulah betul makna dia, ya. Kalau kita kata jika kami berkata, dia tak masuk dalam bahasa dia ni, ya. Nahu dia sudah lari, ya. So makna dia ialah tidaklah kami berkata. Dari segi penulisan, non ini non sukun bertemu dengan non baris atas, so dia membabitkan pertemuan dua non menjadi idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah, so kita kena betulkan penulisan tu, kita hilangkan sukun kepada non yang pertama dan non kedua tu hendaklah ditasydidkan. Itu dipanggilkan idgham ma'al ghunnah, ya. Sebab sorof, nahu dan sorof ni mesti disabitkan juga dengan tajwid dia, ya. Jangan asingkan. Kalau kita asingkan, kita dapat maklumat yang tidak lengkap, ya. Jadi inna, apa yang berlaku dalam idgham ma'al ghunnah, non ni apabila dihilangkan sukun dia ni, apa terjadi? Kita tidak lagi menyebut non yang ini, ya. Kita hamzah qata' baris bawah ni akan disebut terus dengan nun yang seterusnya. Itu dinamakan idgham ma'al ghunnah, ya. Cuma nun tadi apa yang kita buat, kita hanya menzahirkan dengungnya saja. Sebab tu dipanggil ma'al ghunnah berserta dengan dengung. Makhraj dan sifat nun ni telah dihazafkan, digugurkan dalam bacaan. Yang tinggal satu sifat saja, iaitu sifat dengung dia, ya. So dengung tu yang dibaca bersama dengan nun yang bertasydid tu, ya. Innaqulu illa, yang ni kita betulkan, tadi kita sudah bincangkan, dia bukannya alif tetapi dia hamzah wasal. Yang ini, ya, alif berkepala sad. Tu dia. Kalau alif kepala barulah kita boleh bunyikan dia i, menjadi kalimah i'taraka, ya. Macam jadi penulisan yang di atas tu kita tak dapat nak bunyi sebab alif tidak boleh berbunyi. Alif macam ni lah, alif berfungsi dalam Al-Quran sebagai alif mad. So dia tidak boleh dibunyikan.
Ya, macam contoh di ni ra dengan alif ni, yang bunyi bukan alif, yang bunyi ialah ra. Ra tu dipanjangkan 2 harakat. Jadi alif ni tidak boleh dibunyikan, dia huruf vowel. Ya, huruf al-jawfu. Dalam Arab dipanggil huruf al-jawfu. Huruf vowel ni dia tidak berbunyi. Dia berfungsi untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Jadi kalau kita letak alif, salahlah ya, kita kena betulkan, tukarkan kepada hamzah. Hamzah barulah boleh dibunyikan. I'taraka. Okey, tengok i'taraka di sini dia menggunakan alif, ya, alif biasa. Resam Osmani kadang-kadang dia menggunakan alif kecil. So macam mana kita nak tengok sama ada alif kecil tidak, kita boleh check dekat korpus tadi. Ya, ini ayat dia. Ayat yang sebenarnya mengikut Resam Osmani di sini ya. Cuba kita tengok. I'taraka dia menggunakan alif biasa ke ataupun alif kecil ya. Ya, di sini ya. Cuba lihat. So sekarang ni dia menggunakan alif kecil, bukannya alif yang konvensional tu ya. Jadi ni hamzah wasal tadi. Jadi ini kita tukarkan kepada alif kecil daripada alif biasa tu ya. So kita balik kepada okey. So lihat dia alif tu, alif kecil dia ada tapak dia ya. Tapak ini dipanggilkan tapak ya yang tidak bertitik. Ini sebenarnya bukan huruf ya tapi tapak dia saja ya. Alif tu dia perlukan tapaknya untuk menyambungkan menyambungkan ra dengan kaf ni. Dia letakkan alif kecil atas tapak ni. So kita dalam keyboard tu kita masukkan dia. Ya, kita hilangkan alif tu, kemudian kita letakkan tapak dia ya. Tapak dia mana? Ialah ya yang tidak bertitik ni. Yang ni ya. Ya yang tidak bertitik. Lepas tu ni tapak dia, meletakkan alif kecil atasnya yang ni. Jadilah dia i'taraka. I'taraka ya. Okey, lihat perbezaan dia ya. Di situ. Ba'du, ba'du, okey. Kemudian yang inilah yang alif bertanda panjang tu sekarang tidak lagi ditulis dengan alif bertanda panjang, dia tukar kepada mad badal. So ini kita tukarkan kepada mad badal, iaitu apa dia? Hamzah yang ini letakkan baris atas, lepas tu diikuti dengan alif. Tu dia penulisan Resam Osmani ya. Alif panjang ni tidak wujud lagi sekarang ya. Yang wujud ialah mad badal hamzah qata', digugurkan kaki dia alif tu sebab dia bertemu dengan alif mad ya. So ditukarkan kepada mad badal. Dua harakat. Yang ni dibaca dua harakat tapi penulisan nama ya. Alihatina bisu ya. Bisu ni sebenarnya waw ni kena ada tanda panjang ya. Panjang sebab dia melibatkan mad wajib ya, tanda panjang macam ni ya. Tapi kekangan keyboard ni dia tak ada tanda panjang yang boleh diletakkan kepada waw ya. Jadi kita tak dapat nak meletak, tapi tuan-tuan kena prihatinlah ya, yang sebenarnya waw ni perlu ada tanda panjang di atasnya sebab huruf mad waw bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimah. Dia sudah melibatkan mad wajib ya, muttasil, mad wajib muttasil. Itu dia pembetulan daripada penulisan yang di atas ni. Kita betulkan dulu tulisannya sebab kita nak memastikan kita mengenal kalimah dia ya. Okey. Cuba kita lihat makna dia pula sebelum bersekali dengan kalimah alihatina tadi supaya kita memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sebelum tu kita cek sekali lagi dalam komputer tadi, nak confirmkan yang sini ada mad badal, di sini sebenarnya ada tanda panjang ya. Tanda panjang. So yang lain semua okey. Ini pun kita sudah ubah. Okey. Tengok sekali lagi di sini tadi. Ya, itu dia. Yang ini adalah mad badal alihatina.
Kemudian waw tu sepatutnya ada tanda panjang ya untuk memanjangkan bunyi apa? Bukan bunyi waw tu yang panjang ya. Yang panjang ialah apa? Bunyi sin yang baris depan tu. Su tu dipanjangkan kepada 5 harakat sebab dia menjadi mad wajib muttasil ya. Jangan sebut waw tu dipanjangkan sebab waw tu waw al-jawfu. Al-jawfu ni kita tidak bunyikan dia. Bila kita tidak bunyikan dia, kita tidak panjangkan dia. Dia hanya memanjangkan ya. Bila dia ada tanda panjang ni bermakna dia huruf mad yang memanjangkan bunyi huruf sebelumnya iaitu sin baris dhammah. Jangan sebut kalimah ni dipanjangkan. Itu pun salah juga ya. Kalau kita tak jelas pemahaman kita, kita kata kalimah ini kita panjangkan 5 harakat pun salah juga. Sebab kalimah keseluruhan tu dia banyak huruf. Jadi cara penerangannya ialah huruf sin dhammah ya dipanjangkan bacaannya kepada 5 harakat. Ya, disebabkan bertemu dengan waw mad yang diikuti dengan hamzah di dalam satu kalimah. Itu caranya nak menerangkan ya. So kita Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan sama-sama ya dari segi ilmu ya. Tajwid. Assalamualaikum. Ada masalah tentang alif kecil ni setengah tu dia tak ada berumah, dia tak ada berkaki. Dan juga dia baca dua rakaat lah. Di sini macam tuan terang tadi taruh dua rakaat ke taruh ke, tapi ada setengah tu alif kecil dia tak ada berkaki ni, dia umpamanya mim kan. Jadi macam mana tu perbezaan? Apa sama ada dia ada kaki tak ada kaki itu dari segi penulisan saja ya, tapi fungsi dia tetap memanjangkan huruf sebelumnya 2 harakat. Dia tetap mad asli. Yang kita pasti sebelum ni dia macam mim tu, dia tak ada rumah, dia alif kecil tu dia letak lepas mim tu. Jadi makna sopo je lah. Yang mana satu ni? Tak ada ni tu, yang ada contoh ada keadaan yang alif kecil ni dia tak ada berumah dah, dia lepas tu dia terus alif kecil lah. Ada juga ya. Ada yang tidak ada kaki dia tu. Kita dari segi penulisan kita ikut sajalah. Okey. So balik okey. So in adalah tidaklah ya, tidaklah. Non adalah kami adalah fa'il kepada qaf waw lam. Qaf waw lam ni kata kerja dia. Nun tu adalah fa'il dia. Ini adalah bentuk fi'il mudhari' ya, kata kerja yang belum habis berlaku. Kata kerja yang masih terusan berlaku. Ya. Okey. Jadi kami berkata, tidaklah kami berkata illa melainkan i'taraka ya. I'tara ni apa dia? Dia adalah fi'il madhi ya, dia fi'il madhi. Lepas tu ka ni ialah objek dia ya, objek. Jadi fa'il dia di mana? Fa'il ni kalau kita tengok i'tara ni, ni bentuk fi'il madhi, dia panggilkan fa'il yang mustatir, tersembunyi. So dalam kalimah i'tara ni dia tersembunyi, tetapi fa'il tu dinyatakan selepasnya ya. Selepasnya di mana? Selepasnya yang ni. Ni menjadi fa'il dia. Assalamualaikum tuan. Dia tak ni asal dan tuan kata in naqulu tu, naqulu dia juga fa'il mudhari'. Asal fa'il mudhari' ya tu dia fa'il dia. Macam Tukar sini pada non. Tukarkan kepada non. Asal dia yaqulu, default dalam fa'il mudhari' semuanya ya lah ya. Kalau kita tengok apa? Dia fa'il dia, nun kami tu fa'il lah ya? Fa'il dia lah. Oh iya. Fa'il mudhari' asal dia apa dia?
yaf'ulu. Yang tu dia mengambil acuan yaf'ulu tu ya. Tetapi ya tu ditukarkan kepada nun sebab dalam ayat tu makna dia nak memberi apa tahu kita yang bercakap tu bukannya dia tapi kami. Kami, ya. Tukarlah kepada Bertukar kepada kami lah. tukar pada kami nun supaya menjadi kami. Kalau kita ya dia berkata ya. So dalam ayat tu masukkan kami berkata tidaklah kami berkata. Di sini fa'ilnya bertukar hanya daripada dia ke kami lah ya. Ya. Okey. So yang ni kita nak kemas ya pengenalan kita kepada kalimah dalam Al-Quran yang membabitkan fi'il madhi ya. So sekarang ni fi'il madhinya kata kerjanya yang ini, fa'il dia yang mana? Lihat ia bermula dengan ba'du ni mengambil baris hadapan menunjukkan dia isim yang marfu'. Marfu' tu bermakna dialah apa? Fa'ilnya. Ya. Ba'du ni apa makna dia? Sebahagian. Tetapi sebahagian tu dia tergantung mana. So diperlukan kalimah alihatina sebagai mudhafun ilaih ya. Jadi ba'du alihatina ni kita panggil pertalian dia ialah idhafah. So bila dia menjadi idhafah, so keseluruhan idhafah itulah menjadi fa'il kepada i'taraka. Bermakna sebahagian daripada Tuhan-Tuhan kami, alihatina bermakna Tuhan kami, ya, i'tara telah mengganggu ya, ataupun mengawal yang mengganggu bahasa Inggeris dipanggil possess ya. Mana sebahagian daripada Tuhan kami telah apa bahasa Melayu dia possess ni ya. Macam orang dirasuk tu lah ya, macam merasuk kamu. Kadang-kadang kalau syaitan iblis tu kita kata merasuk ya, telah mengawal kamu ya. Mengawal siapa? Objek dia lah kamu ni ya, kamu ni. Jadi ini adalah dia punya fa'il dia dan ini kata kerja dia dan ka tu adalah objek dia ya. So susunan tu kita kena kenal ya, kalau tidak nanti dan ada juga terdapat fi'il madhi yang lain, dia fa'il dulu baru objek. Ya. Dalam konteks ni tidak ya, yang ni dia punya objek. Fa'il dia ialah yang ni lah, yang melakukan i'tara tu ialah ba'du alihatina. Iaitu alihatina ialah alihati tabri bawah tu menunjukkan dia ni adalah mudhafun ilaih kepada ba'du. Ba'du ni sudah jadi mudhaf ya. Dan yang ni majrur kerana dia mudhafun ilaih kepada ba'du. Sebab itulah dia mengambil ta baris bawah menunjukkan dia kalimah yang majrur ya. Alihatina juga mudhaf. Dua kali mudhaf di sini idhafah. Maknanya yang ni kalimah ni kita panggilkan idhafah yang bertindih ya. Kenapa bertindih? Alihati ni memain dua peranan ya. Pertamanya dia adalah mudhaf kepada mudhafun ilaih kepada ba'du. Itu dalam ba'du alihati dia adalah mudhafun ilaih yang majrur kepada ba'du yang berperanan sebagai mudhaf. Okey. Dalam konteks ayat ni kita ambil salah satu daripada keadaannya ataupun dua-dua sekali dia idhafah. Bila ada dia idhafah kena ambil dua-dua sekali ya. Dia tak boleh dalam konteks ayat. Dalam konteks ayat tak ada pilihan kan? Maknanya tetap Sebab tu dia dibina dalam bentuk idhafah sebab dia nak digunakan dua-dua sekali dalam ayat tu. Okey, so alihatina juga idhafah. So bermakna sekarang ni untuk kalimah alihatina, alihati memainkan peranan sebagai mudhaf pula.
Itu yang dikatakan idhofah yang bertindih. So ahli hati ni tadi dia mengambil peranan sebagai mudhafun ilaih. Sekarang ni dia mengambil mudhaf kepada na pula. Na sudah pula yang menjadi mudhafun ilaih. Ya. Na tu walaupun baris dia non baris atas dengan alif tu, tetapi i'rab dia tetap majrur. Ya, kerana dia sudah terikat dengan ahli hati itu, dia mengambil i'rab yang majrur. Ya, sebagaimana ahli hati ini terikat dengan ba'du, jadi ahli hati kena mengambil i'rab yang majrur. Ya. Dalam kes ahli hati, ta tu boleh ditukarkan kepada baris bawah, tetapi dalam kes na, majrurnya dia tidak boleh ditukar. Ya. Dia tidak berubah. Na tu adalah mabni dari penulisan. Ya, dia tidak boleh ditukarkan baris, tapi i'rabnya boleh bertukar. Ya, daripada mansub kepada marfu' ataupun daripada marfu' kepada mansub kepada majrur. Ya. Dan akhir sekali bisu'in. Bisu'in, waw ni sepatutnya ada tanda panjang, ba ni ialah apa? Ba adalah harfun jar. Ya. Jadi harfun jar kalimah selepasnya mestilah isim yang majrur. Sebab tu hamzah tu di baris kasrahkan, ya, dan bertanwin sebab apa? Sebab dia nakirah. Ya, so bisu'in adalah satu perkara yang buruk, ya, yang tak baguslah, ya, tak bagus. Satu kejahatan, ya, dengan satu kejahatan. Bermakna mereka ni, siapa yang mereka ni, ini sambungan daripada ayat sebelum tu, iaitu kaum Nabi Hud. Ya. Nabi kaum tu dia jawab balik kata-kata Nabi Hud tu dengan mengatakan, tidaklah kami ini mengatakan apa-apa melainkan sebahagian daripada Tuhan kami telah merasuk kamu. Ya, boleh guna merasuk. Ya, merasuk kamu dengan kejahatan. Jadi seolah-olahnya dia nak menuduh apa yang Nabi Hud cakap kepada mereka itu ialah perkataan yang jahat, yang tak betul, yang telah dirasuki oleh Tuhan-Tuhan mereka. Muskil juga. Jadi na domain na tu dia kamunya ahli hati, ta kamu, ti atau ta. Jadi mengapa dua bersambung fa'il dah? Ti na domain. Ta kamu di sini Mana ada kamu sini, tak ada kamu? di sini ta kamu. Tak, taro ni satu kata kerja ni. Maknanya apa? Merasuki. Merasuki, ya. Siapa yang merasuki itu ialah doa lihatina ni. Dialah jadi fa'il kepada taro tu. Kata kerja. Ta ni bukannya fa'il. Fa'il dia di sini. Ni. Kalimahnya kata kerja lah. Ni semua kata kerja ni. Sampailah taro tu, kata kerja lah tu. Fa'ilnya di huruf akar dia ain, ro, ya, ain, ro, ya, ta ni bermakna kalau ada tambahan ta di tengah tu, dia adalah mengambil wazan yang ke-8 lah tu. Ya. Ambil wazan ke-8. Ustaz nak tanya, ba'du tu fa'il, al-hatina tu pun fa'il juga lah. Dua fa'il ke? Tak, dia sepatutnya ba'du saja. Tetapi ba'du ni dia tergantung mana dia. Dia tak boleh jadi fa'il bersendiri, ya. Sebab itulah dia kena membentukkan kena perlukan satu kalimah yang lain untuk memberi makna kepada dia. Kalau tidak, ba'du apa dia? Sebahagian. Sebahagian dia tidak ada makna. Ya, sebahagian apa? So mesti ada. Itu sebabnya terbentuknya idhafah. So bila terbentuknya idhafah, kita kena baca dia
sekali lah, dua-dua sekali. Tak boleh pisahkan. Kalau pisahkan, dia akan tidak memberi makna. Ya. Sebagai contoh, kalau saya ambil ba'du saja, dia akan jadi apa? Melainkan, tidaklah kami berkata melainkan sebahagian yang merasuki. Nampak tak? Mana dia? Sebahagian yang merasuki. Jadi sebahagian tu dia tergantung mana dia. Sebahagian apa pula? Ya? Mesti ada pasangan dia, iaitu alihatina tu. Jadi dia kena baca sekali ba'du alihatina sebagai fa'il dia. Kalau kita misalnya kalau kita membaca, kita tak boleh berhenti kat ba'du tu kan? Tak boleh ya. Kena terus atina. Kena teruskan. Kalau tidak dia mana dia tu tergantung. Tergantung. Okay. Sebab tu kita kena belajar ya, itofah ni penting. Kalaupun kita nafas tak tahan, cuba habiskan juga ke alihatina ni ya. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan yang ni kita boleh macam biasa kita boleh simpan dia kalau nak buat rujukan. Kemudian kita kat komputer ni kita tekan saja print screen ya. So print screen bila tekan dia dah simpan di dalam mana dulu saya beri terangkan, dia akan simpan dalam screenshot ni. Ya, kalau saya buka ni tuan-tuan akan lihat hari ni 12 Oktober. 12 yang ni lah. 12 Oktober yang kita pukul 7.51. Betul lah, 7.51. So yang ni yang dah disimpankan tadi ya. Jadi kalau kita nak buat rujukan semua, kita boleh gunakan semula dengan syarat nanti kita tukarkan file name. Kalau tidak susah nak susah nak cari nanti ya. So kita tukarkan kat sini. Pergi mana? Pergi bawah ni, ambil rename. Rename tu maknanya tukar nama. Ya, kita hari ni nak membahaskan kalimah alihah. Type Melayu dia. Alihatina. Ini masukkan rujukan dia ayat 11, surah 11, ayat 54. Kalau tak ingat kalimah pun tak apa. Sekurang-kurangnya surah dan ayat itu. Dan senang kita nak buat rujukan nanti insya-Allah. Untuk pagi ni sampai sini saja. InsyaAllah kita akan sambung semula besok pagi Khamis ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.